Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sambung daripada video yang tadi. So saya kata tadi saya akan tunggu sehingga dia naik, dan kalau dia cecah semula di area yang saya cakapkan tadi, so kita akan entry. So sekarang kita tengok dah mula cecah, kita kata line. Okey, dan zone tadi, so kita boleh entry. Okey, kita boleh entry yang pertama. Okey, ni terus saya terus kepada entry. Saya tak cakap banyak dah untuk video yang kedua ni. So, dan satu lagi saya lupa nak beritahu, pembetulan tadi ada saya beritahu TP tadi kan. TP yang tadi, okey, saya tunjuk balik. Saya tunjuk balik. TP yang masukkan tadi, yang MA tadi, dia turun ke 30. Bukan saya cakap tadi turun ke 70. Terbalik. Turun ke 30. Baru kita close. Okey, walaupun kita kata price tadi tak mencecah TP yang kita letak 10 pip ke 15 pip tadi, so close all. Kita close all. Okey, itu maksud saya. Nampak tak entry pertama yang saya masuk? Okey, nampak saya masuk di line tersebut. Saya bubuh satu entry dulu. Okey, dan kita dah nampak dia dah mula naik, dan dia dah melepasi zone yang kita masukkan tadi. So kita akan entry dulu satu, dan kejap lagi kalau dia naik balik dan dia cecah 80, okey, so kita akan tambah lagi entry. Itu maksud saya. Kalau dia tak naik, so dia akan terus turun. Okey, so dia akan turun dan sampailah ke line TP yang kita akan buat. Itu maksud saya. So kita tak apa, kita tunggu. InsyaAllah kita tunggu tengok dia naik lagi dan cucuk ke 80. Kita tengok 80 tadi duduk di mana. Kalau 80 tadi price dia sama dengan price yang kita ada entry, jangan entry. Bagi dia duduk lebih pada line yang kita letak 160.87, baru kita entry yang kedua. Dia macam tu. Okey, itu yang saya masukkan. Okey. So kita tunggu je. Ni pun video ni mungkin lambat sikit juga, sebab apa, kita nak tunggu peluang untuk kita dapatkan entry. So sekarang kita tengok MA dah mula nak mencecah 80. Okey, nampak? Tapi pastikan price tadi melebihi pada tempat yang kita entry. Okey, kalau sama dengan tempat kita entry, tak payah entry lah. Dah ada entry dah. So tak perlulah kita entry kan. So kita hanya tunggu bagi dia masuk, ataupun dia cecah 80 dan lebih daripada price yang kita dah entry. Maksud saya macam tu. Okey. Kalau tak, kenapa tak payahlah buat double entry kan di tempat yang sama. Bagi dia duduk lebih daripada entry yang kita letak. Okey. Barulah kita kata entry kita dapat tadi. Tak adalah kita entry ikut suka, ataupun layer kita tadi tak ada kawalan. Bila tak ada kawalan, margin kita akan terganggu. So kita tengok price yang kita masuk tadi, so kita masukkan lebih kurang 10 pip lebih lah. Kita letakkan TP. Saya letak 59 2 lebih kurang. Okey, kita masukkan. Okey, lebih kurang dalam 15 pip lah, lebih kurang. Hampir-hampir 15 pip. So kita ambil. Okey, ini kita punya TP. Kita letak untuk mudahkan kita nak monitor lah. Kalau dia turun kejap lagi, memang rezeki kita lah. Okey, macam sekarang ni dia dah mencecah 80, tapi price dia tadi masih duduk hampir dengan yang kita ada entry kan. Kalau kata naik entry pun boleh, tapi macam saya akan tunggu dia naik melebihi 160.87, baru saya akan entry yang kedua. Okey, baru kita akan entry yang kedua. Okey, kalau kata tak melepasi, saya tak entry lah. So kita jalan dengan satu entry sajalah. Maksud dia macam tu. Kalau dia melebihi, dia pergi 16090 kan, ataupun 161, kita entry. So kita akan dapat lah 1, 2 ataupun 3 entry
So paling banyak pun biasanya saya letak 5 aja. So lepas tu saya tak entry dah. Okay, so masa sekarang dia dah melebihi macam saya kata tadi. So kalau kita nak entry pun kita boleh masukkan. Okay, saya masukkan 2 entry. Nampak? So kita masukkan dulu dia punya set TP dulu. Okay, kita setkan TP 59.2. So kita tunggu je. Okay, nampak tak? Dia dah hampir nak mencecah 90. So kalau dia nak mencecah 90, kita tunggu, kita akan tengok. Kalau dia cucuk terus 90, kita tengok di mana price pula dia akan berada. Okay, kalau dia berada di area 161 plus ke atas, kita tambah lagi satu entry. Kita akan tambah lagi satu entry. Masuk dia macam tu. Okay, so kita tunggu je. Okay, okay, kita tengok nampak dia dah naik, tapi saya akan tunggu sehingga mencecah satu. Kita jangan terburu-buru masukkan entry. Okay, so kita hanya menunggu MA tadi cucuk pula 90. Okay, sekarang dia hampir mencecah 90. So kita tunggu kejap, bagi dia betul-betul cecah 90, baru kita masukkan entry. Tapi kalau tak cecah, tak payahlah entry. Masuk dia macam tu. Dan kalau dia cecah 90 tetapi price tadi berada di hampir dengan yang entry yang kita dah masuk, janganlah entry. Biar ada jarak gap sikit lah, jarak jauh sikit. Barulah kita kata cantik entry kita tadi kan, dengan kiraan pip yang kita akan dapat lebih daripada 15 pip entry yang ketiga ataupun kedua tadi. So total profit kita tadi kita dah dapat banyaklah sikit. Okay, itu cara dia. Yang kita terus, kalau kata kita buat BO apa-apa pun dengan M1 ni bahaya sebenarnya. Okay, margin kita akan terganggu, emosi kita pun akan rosak. Okay, so kita tak payah macam tu. Kita hanya monitor, sebab benda ni santai-santai je kita trade. Untuk M1 ni kalau kita buat rushing, kita pun akan jadi kelang kabut dalam kita nak dapatkan entry. So kita tengok dia dah hampir mencecah 90. Kejap lagi tukar 1 candle, kita tengok kalau push naik, kita masukkan 1 entry. Okay, memang video ni kita ambil masa juga. Okay, kita akan ambil masa. Kalau kata tak tu lambat, mungkin panjang sikit, tak apa. Untuk sahabat-sahabat faham juga. Kalau saya buat pendek sangat pun mungkin ada yang kurang jelas. Okay, so kita tengok macam mana dia punya pergerakan dia. Tak banyak entry, kita ambil 3 je. Okay, 3 pun dah cukup, ataupun 2 ke. Yang penting kita hanya tunggu peluang tempat yang sesuai saja yang kita akan entry. Dan di M1. Okay, kalau hari market biasa, kita boleh guna pair lain lah. Pair apa yang kita rasa kita nak. Yang penting cari peluang macam yang saya terangkan di video yang pertama tadi. Okay, kalau kita tak ada, tak payah ambil, cari lagi pair lain lagi. Okay, banyak pair lain lagi. Tapi untuk hari cuti 2 hari ni, Isnin, Sabtu dan Ahad, gunalah pair yang macam ni. So spread dia pun taklah besar, kecil je. Okay, masih sesuai lagi untuk kita gunakan untuk kita entry, dan mudah untuk kita nak monitor, untuk kita belajar buat. Kita kata untuk kita lebih mahirkan lagi, tajamkan lagi. Ini untuk yang M1 sahaja. Okay, di M1 dia bukan kita nak guna di timetable. Kalau timetable besar, dia tak boleh entry macam ni dekat-dekat kan. So nanti kalau dia naik lagi, dia naik sampai float besar, kita dah risau. Silap kita akan cut lah. Bila cut, tengok dia turun balik, ataupun tengok dia naik, kita dah asal alamak, rugi dah kita punya entry kan. Okay, InsyaAllah nanti kita akan buat, saya akan cuba buat, kita akan buat live. Kita akan buat live trade di FB. Okay, di FB tengok dalam, saya akan buatkan satu room live. So di situ kita akan trade. Siapa yang free boleh join.
kita kata group tu untuk live trade, kita akan combine dengan Google Meet. Kita akan combine dengan Google Meet. Okey, jadi ada cara sebab untuk kita dapatkan live trade. So saya akan ambil masa mungkin 1 jam. Okey, untuk kita cuba live trade menggunakan M1. Okey. Ataupun kita akan share Google Meet live. Siapa yang free boleh masuk, yang ada masa. Tak ada masa tak apa, masuk sekejap keluar pun tak apa. Tapi saya akan stay dalam tempoh 1 jam untuk kita live trade menggunakan M1. Dan untuk kita pertanyaan untuk kita dapatkan kita kata poin-poin ataupun zone-zone, kan, di mana kita akan entry. Okey, kalau tak akan susah lah untuk kita dapatkan entry. Bila saya buat live tu boleh lah kita nak direct tanya, kan, untuk memudahkan. So sekarang dia dah cecah, MA dia cecah 90, tetapi price masih berada di range yang sama. So saya tak entry lah. Okey, kalau nak entry juga geram, kan, kita tengok boleh, tapi pastikan jangan melebihi 160.77. Okey, contohlah saya entry. Okey, so tapi saya tak suka sebab dia terlampau rapat. Tapi tak apalah, saya nak disebabkan saya nak tunjuk juga bagi faham. So kawalan di situ saja kita akan entry. Kalau kita entry di bawah pada tu, bukan tak boleh, boleh, tapi layer dia terlampau banyak, kan, jadi saya tak berapa minat lah. Tapi kalau sahabat okey, entry je lah. Tapi saya akan entry macam yang saya terangkan sekarang. Itu saja saya akan entry. Tapi kalau tak ada peluang, so saya tak akan entry lah. Itu je maksud dia. Saya akan biar je. Okey, contoh sekarang kita entry. Alamak, dia turun 176 7. Dah hampir, kan. Okey, katalah kita entry di sini. Okey, lepas tu kita tengok dia akan turun, macam mana dia akan pergi. Okey, set. Kita set TP juga. Okey, kita tengok sekarang ni, cuba tengok di bawah. Okey, tengok di bawah sekarang. MA pun sudah mula. Nampak? Okey, nampak. Okey, dia akan buat rebound balik, pullback untuk sebab apa? Kita tengok. Bila kita dapat entry di area yang atas, so pergerakan dia tadi di area yang kita bagi saya, MA tadi dah berada di area 90. Okey, dia berada di 90, kan. Okey, so harga pun dia nak naik pun dia macam berat. Jadi dia akan cari peluang untuk dia tekan balik harga untuk dia drop. Okey, untuk dia buat dropping balik untuk mencari kita punya TP kita. Walaupun tak ada TP, tak apa, kita biar aja. TP kita dah letak, kan, 159.20. Itu TP kita. Kalau dia tercah, alhamdulillah, memang kita akan dapat. Tapi hari ni yang setakat saya letakkan TP, ada satu kita kata satu group entry kena dan satu group entry tak kena, tapi MA dia dah mencecah line 30, saya close. Macam line 30 saya dah close. Okey, macam line 30 saya dah close. Ada yang kena TP tadi, dia pergi lebih, dia touch saya punya TP dan dia terus pergi lebih daripada TP. Tapi tak apalah, rezeki kita memang kita target dah. So cukuplah setakat tu. Tak perlulah kita nak rasa alamak rugilah tadi, kalau aku tak TP pun aku dapat untung lebih. Tak, itu yang kita dah target, kita dah letak. So jangan kita rasa menyesal. Tak ada, benda ni tak ada sangkut pun menyesal tak menyesal. Tu rezeki kita, kita dah target macam tu, banyak tu kita dapat. Okey, dah cukup. Okey, saya akan cari pula untuk next entry untuk kita dapatkan peluang lagi. Okey, peluang lagi. So dalam keadaan sekarang, kalau kita tengok peluang, kalau dia naik lagi area 161, so sekarang saya masukkan satu line. Okey, saya masukkan satu line. Ni adalah harga dah yang tertinggi tadi
dia dah melepasi. So kalau dia melepasi line ni pula, baru kita akan entry pula. Nampak? Itu cara saya. Ingat okey, line bucu selepas cross, kalau ada lagi yang line bucu melebihi 70, kita masukkan satu line horizon sebagai zone kawalan kita. Kalau dia melepasi line tu, kita buh satu entry. Maksud saya macam tu. Okey, kita masukkan satu entry. Kalau tak melepasi, bermakna tak adalah, dia akan terus buat penurunan harga. Okey, dia akan buat penurunan harga. Kalau dia cecah, bermakna kita akan dapat lagi lah entry. Kita akan tambah. Tetapi nak tambah entry mesti dalam kawalan. Okey, mesti dalam kawalan. Margin, jangan pakai hentak je. Bubur besar pula. Okey, bahaya juga. Silap kena SL. Kalau kita tak SL, kena SL. So apa nak dikata, habislah kan. Terus alamak, rugilah kita. Sebab apa? Lepas dia saya tak risau, lepas dia kena SL, terus dia akan turun. Okey, dia akan turun. Kita tak nak macam tu. Okey. Okey, saya tambah lagi satu entry. Sebab apa? Nampak? Dia dah melebihi line yang kita letak dan dia masih cucuk ke 90. So kita tambahlah entry. Itu cara yang saya buat. Okey. Itulah yang saya buat. Okey, so sekarang dia naik. Okey, tak apa, biar dia naik. So kita akan tengok mana sangat jauh dia nak pergi. Biasanya kalau MA mencecah 80 ni, biasanya MA, RSI kalau cecah 80, habislah. Kalau dia nak pergi pun 90 tu dah terakhir dah dia akan pergi. So kita boleh stop kan. Okey. Tapi kalau kata dia nak naik lagi, kita boleh entry. Sebab apa? Dalam M1 ke mana dia pergi, dia mesti akan mata balik sebab dia tak akan pergi jauh M1 ni. So dia akan buat balik cross dan dia akan terjun mencari 30 balik. Kalau dia turun 30, dia akan cari balik 70. Itu maksud dia. Okey, dia tak akan pergi jauh. Okey, so sekarang ni kita tengok. Okey. Tak apa, sabar. Sabar. Okey. Kita bagi dia naik 161. Lebih sikit lagi. Nampak? MA RSI pun dah mencecah 80. Okey, dia dah mencecah 80. So kita boleh masukkan satu entry. Ada kita masukkan. Okey. Kita tengok. Okey. Saya cuba dapatkan entry. Mesti kenapa dia loading lama pula. Nak entry dia loading. Sebab dia nak tukar candle. Aduh. Nampak? Sebab dia nak tukar candle. Itu jadi loading. Nak tekan entry, dia loading. Aduh. Itulah lemahnya like forex ni. Dia masalah sikit. Bila kita nak entry, bila kita nak close entry, dia suka masalah dia punya loading tu melebihi 5 second. Kadang tu lebih 5 second. Tengok entry dah pergi. Tengok, aduh, tak dapat entry. Ni yang saya geram. Bila jadi macam ni saya akan geram lah. Bila saya geram, apa yang saya akan buat? Tengok, tak masuk-masuk lagi. Nak entry, dia dah turun. Okey, tak ada masalah. Biar je. So kita akan tengok. Okey, RSI dah buat 3 kali. Okey, so line di atas tu kita boleh masukkan balik satu lagi, line horizontal sebagai harga tertinggi. Dia tercecah tadi. Adakah dia akan terus naik ataupun tidak? Kita tengok sekarang. Okey, saya nak entry tak boleh. So dia akan loading je. Okey, so tak apa. So dia dah turun. So rezeki kita takat berapa entry je, tak banyak. Kita dapat setakat 4 entry. 4 entry saja. Okey, tak apa. Kalau dia naik balik kejap lagi, baru kita entry. Pastikan naik entry pula. Kalau dia naik balik, sekarang ni dia mencecah 50. Kalau RSI dia patah balik, naik ke atas, pastikan melebihi line yang kita letak tadi, 161.40. Baru kita top up entry. Seterusnya. Tapi kalau tak cecah, jangan tambah entry. Okey, akan menyebabkan margin akaun kita berkurangan. Bahaya. Okey, so apa yang kita dah entry, so kita stay dengan itu je. Okey, biar aje. Okay,
So sekarang ni apa yang perlu kita tunggu? MA lah. MA akan terus turun dan dia akan terus mencari 30. Sabarlah. Kalau kita dia ambil masa 10 minit, 15 minit, 30 minit, 1 jam, itu biasa. Yang penting MA apa cerita dia akan terus mencari 30 di M1. Sahabat boleh bayangkan M1 bukan M5, bukan M15, bukan H1. So tempoh dia berapa lama? Kan? Kita boleh fikir benda tu. Dia tak akan pergi sampai besok. Okey? Sejam. Itu pun lama, sejam lebih. Itu lama dah. Biasanya dalam 15 minit, 30 minit. Okey. So peluang tengok. Dia naik balik. Kalau dia naik balik, kejap lagi melebihi line tu, baru kita akan entry. Okey. So terlalu panjang pun nak tunggu sampai habis ke? Boleh. Kalau saya tak ada masalah. Saya akan boleh tunggu. Tapi ikut salah sebab boring lah. Okey. Kan? Tetapi tak apa. Kita cuba sikit masa lagi. Tunggu tengok kalau dia cecah 161.40, kita akan entry satu lagi dan saya akan stop. Kita akan tunggu. Nanti bila dia dah buat penurunan, kita akan on satu lagi video. Saya akan share lagi tengok macam mana penurunan MA, bukan RSI, okay? MA yang mencecah 30 untuk M1 sahaja. Okay, M1 MA mencecah 70. Okay, kalau tak cecah tak payahlah. Kita tunggu lagi. Benda ni tak akan pergi lama. Dia tak akan ambil masa yang terlalu lama. Okay, apapun saya akan tunggu je. Dia cecah 161.40 ke atas, kita akan instant satu entry. Itu cerita dia. Kalau tak cecah, tak payah. Jangan kita nak paksakan diri kita untuk masukkan entry pula, kan? Jangan. Biar market tu jangan kita ligan untuk entry. Okey, kalau tak ada peluang, tak payah ada entry. Okey, itu hanya orang kata apa, gangguan sebenarnya, gangguan emosi untuk kita tambah lagi. Memanglah best nampak player banyak kan, tapi andai kata price tadi tembok naik sebatang panjang macam mana, apa akan jadi akaun kita? Kat situlah kita kena berjaga-jaga. Kita kena fikir yang kita kata yang negatif sama apa akan berlaku ke akaun kita kalau kita terlalu banyak layer melebihi target SOP kita. Okey, kalau dia melebihi bermakna akaun kita tadi risiko untuk loss tu ada. Tapi kalau kita dapat kawal, okey, kita ada target dan kita ada plan, akaun kita tadi insya-Allah masih kita boleh monitor dan masih lagi selamat untuk kita jaga akaun kita tadi. Kan? So kita relax. Okey. Tak ada masalah benda ni. Tak rugi apa pun. Ni sambil kita layan TV, kita tengok kan. So tak ada masalah. Kisah saya nak pasang lagu sikit. Alamak, tak boleh. Sorry. Nantilah kita akan pasang sambil kita tengok macam mana entry dan MA tadi, tengok macam mana dia bergerak, bermain-main di area 50 ke 70 sebelum dia nak buat penurunan, kan? Itu semua kita kata perlukan kesabaran. Okey, perlukan kesabaran. Kalau kita tak kuat, kita memang tak boleh nak hadap kita punya entry kita tadi, ataupun kita nak hadap kita punya trading kita, kan? Kalau kita tak SL pula terlalu dekat, dia cari SL lah dulu. Itu cerita dia. Okay, so sekarang dia dah hampir mencecah 141. Okay, saya hapus satu entry. Okay, so kita masukkan TP 9.0. Okey. So kita tengok akaun ni. Okey, akaun ni pun dah masuk. So kita tunggu je. Dia sanggup, ada lagi tak harga tertinggi dia akan buat
ribbon. Kalau kita ada, kita jadikan sebagai satu lagi line. Kita masukkan satu line. Kalau tak ada, tak adalah. Dia hanya buat satu lonjakan dan dia akan tinggalkan shadow saja. Okey, dia tinggalkan jarum saja untuk entry kita. Okey, saya cuba tengok. Okey, ini kawalan kita. Tapi kalau dia naik, kita kata melebihi 50 pip. Okey, kalau untuk M1 kita kena cut. Okey, dia melebihi 50 pip daripada price yang terakhir kita entry. Okey, barulah kita cut. Tapi kalau tak melebihi, so dalam kita tengok kawalan lagi sekarang, so stay lah, kita relax lah dulu benda tu. Okey, dia akan turun. Dia akan turun. So kita sabar. Yang penting saya ni kena sabar tu, kena kuat. Kalau sabar tak kuat, memang tak boleh. Sebab saya jenis saya, cara saya nak entry, cara saya entry ni, okey, dia bukan sharp entry, bukan entry tak terkejut, tak. Dia bukan macam tu. Cuma saya boleh dapatkan harga tertinggi untuk kita sell. Harga tertinggi dia naik untuk kita dapatkan entry sell. Itu yang saya boleh dapat. Tapi kalau nak sharp entry terus terjun, saya tak mampu nak bagi yang macam tu. Okey, saya tak mampu nak bagi. So sekarang saya akan tunggu. Kalau saya akan dapatkan satu entry, saya akan masuk. Okey, tapi mesti kena harga kena tinggi lagi lah. Kalau harga tak tinggi, saya tak akan masuk. Mungkin dia kena ambil sekurang-kurangnya dalam 20 ke 30 pip lagi, baru saya akan entry. Kalau tak cecah, so saya tak akan entry lah. Sebab petang tadi dia cecah sehingga 30 pip, sehingga saya lepas tu baru dia terjun. Dia naik mencecah 30 pip. So tapi saya tak ada layer lah. Saya masuk dalam lebih kurang 5 entry ke 6 entry saja. Lepas tu dia terus drop. Sebab apa, dia tak ada nak pergi lah. Dia naik pun dia akan reject. Dia naik, dia reject, lepas tu dia terus buat drop. Okay. So sekarang ni apa yang kita perlu tunggu, apa yang perlu kita kena ada, sabar. Itu saja. Kunci dia kena sabar. Bila kita dah siap entry semua, so kita tunggu je peluang untuk dia terkejun. Dia katakan RSI pun kita tengok dia dah cecah 70 dan dia tak boleh nak pergi, dia akan buat penurunan. Dia cecah, cuma kita tunggu. Kalau dia boleh melepasi line 50, baru mana sedap lah. MA tadi pun akan terus mencakuk ke bawah untuk kita standby. Dia turun sehinggalah mencecah line 30. Okey, itu saja cara yang saya akan entry dan saya akan tunjuk. So yang lain tak ada apa rahsia-rahsia pun. Okey. Dan benda ni pun kita kena cuba banyak kali, barulah dia akan timbul keyakinan dan kesabaran tadi. Kalau kita tak ada sifat tu, memang susah lah untuk kuasai trading dengan teknik yang saya share ni. Kan, sebab dia kena ada banyak kali kita kata ulang, ataupun banyak kali kita kena cuba entry. Kalau tak ada yang tu, memang tak boleh nak buat. Kalau sekali buat je, dia tengok menjadi, kali kedua buat tak menjadi, terus kita give up. Tak boleh. Dia macam tu. Dia kena cubalah di demo account kan. So demo account, carilah account apa-apa yang boleh bergerak 7 hari seminggu. Kita buatlah, kita cubalah, kan. Barulah kita akan dapat keyword dia tu, keyakinan dan kesabaran tu kena ada. Kalau tak, fokus pun akan hilang. Kan. Okay. So sekarang saya dah entry, siap. Okay, so apa yang perlu kita tunggu adalah penurunan sahaja. Kalau tak ada penurunan, itu bagi saya dalam trading ni, yakin dengan apa yang kita buat. Kalau kita yakin benda tu betul, insya-Allah dia akan ikut. Dia akan ikut. Bismillah, insya-Allah dia akan ikut. Itu yang saya buat. Sebab M1 tak akan pergi terlalu jauh. Kalau trend sama dengan time frame yang besar, dia tak akan pergi jauh. Okey, dia akan terus drop juga. Apa cerita pun dia akan terus drop juga. Itu dia cerita dia. Okey. Kita serta sembang ni pun M1
Kejap je kan pergerakan dia pergi kan, sebatang ke sebatang, kejap je, dia tak lama. So dia akan terus buat penurunan. Okay, dia buat naik sikit dan dia tak mampu nak naik, dia akan terus turun. So di sini ada satu lagi line yang boleh saya letakkan. Sebab apa, dah ada tadi. Okay, harga tertinggi di sini. Okay, 1.49. Nampak? Sebab apa saya buat line tersebut, saya letakkan line horizontal? Sebab di bawah ni, okay, ada satu bucu yang mencecah 70. So saya letak juga. Okay, saya letak juga. Kalau tak cecah, saya tak akan bubuh. Macam ni, macam yang ni. Okay, bucu ni kalau tengok di atas, nampak? Saya tak letak. Sebab apa? Dia tak mencecah 70. Saya tak masukkan. Yang hanya mencecah 70 sahaja ke atas, baru saya akan letakkan line horizontal. Okey, kalau tak cecah, kita tak akan letak line horizontal untuk dia. Okay? Itu cara saya. Okey. Dia tanya kenapa? Itu cara saya. Kalau nak ikut, ikutlah. Kan, kalau rasa tak boleh nak ikut, tak apa. Beribu lagi ada teknik lain kan yang boleh kita buat. Cuma saya nak share apa yang saya buat. Kan, itu yang saya share. Jadi kalau teknik lain tak ada macam ni, tak adalah kan. Semua teknik bagus, atas kita sahaja untuk kita gunakan. Nak timbulkan bagus tak bagus tu atas keyakinan kita, atas ketekunan kita untuk memahami satu-satu teknik tu, satu-satu cara tu. Itu je maksud dia. Semua teknik bagus, tak ada yang tak bagus semua. Sebab apa? Kalau kita orang boleh buat profit, kenapa kita tak boleh kan? So baguslah teknik tu. Cuma atas kita nak mampu, kita nak sabar dengan kuasai teknik tersebut ataupun tidak. Itu atas kita. Kan? Dan pengalaman yang kita akan dapat nanti, itulah yang akan membawa kita kepada seorang trader yang akan lebih matang. Okay, kalau kata itu tak mampu, bermakna kita tak ada, kita nak faham, kita terus tukar. Tak ada nak faham, terus tukar. Jadi orang kata apa, Allah baru nak bagi kat kita satu kefahaman, tiba-tiba kita dah tak sabar, kan? Bermakna kita tak akan dapatlah benda tu. Sebab kesabaran ni, Allah ni dia nak uji kita. Kalau kita tak mampu sabar, bermakna macam mana dia nak bagi sesuatu yang kita sendiri pun tak mampu untuk melawan ujian-ujian je tu kan. Ujian ni apa? Kita tak mampu nak rasa sabar, kita cepat nak marah kan, kita rasa apa, diri kita tu rasa macam cepat fed up, kita akan rasa down. Tu semua tu dia datang lah sebab Allah nak uji kita sebelum dia nak bagi sesuatu yang manis kepada kita. Sebab itulah saya kata sabar tu penting dalam trading. Dalam kita bekerja pun, sabar tu sangat penting. Kita bekerja dengan orang, ada time, sabar dengan masa, semua tu ada sangkut paut dia. So dalam trading pun sama lah, sebab kita bekerja, kita bekerja untuk diri kita. Okay, trading ni kita berniaga untuk diri kita. Jadi nak dapat hasil tu kena sabar, barulah Allah akan bagi. Kita nak belajar, kalau kita tak sabar, kefahaman tu yang datang semua daripada Allah. Kalau Allah tak bagi, kita ada lah kan. Kalau kita asyik bawa keluar kata-kata kesat saja, bila tak boleh ya kita keluar kata kesat kan, kita marah. Jadi macam mana Allah nak bagi? Kan Allah nak turunkan rezeki kat kita, Allah nak turunkan kefahaman ilmu, tak akan dapat Allah. Benda tu akan lagi jauh pada diri kita kan. Jadi rugi benda tu. So sekarang ni apa kita perlu rasa? Kesabaran. Okay, jadi bila saya dah entry macam ni, saya tunggu je, saya relax, saya terus stop and set, kita tunggu je dia akan turun. Kejap lagi insyaAllah saya akan share lagi kalau dia akan turun. Bukan dia akan turun, dia turun, baru kita akan tengok balik. Okay, mungkin saya akan buat video penurunan setengah daripada entry yang kita dah buat. Mungkin dia turun area 160 20 ke 16000. So saya akan share balik insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.